أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat zahir dan batin. Dan mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita semua. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi pengajian dan huraian kalam hikmat Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang ditulis di dalam kitab beliau Al-Hikam. Kalam hikmat yang ingin disempurnakan huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-185 yang ingin disempurnakan sikit lagi huraiannya itu, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, rubbama dallahumul adabu ala tarkit talabi i'timadan ala kismatihi wa ishtighalan bi zikrihi an mas'alatihi. Maksud secara umumnya, ada kalanya adab seseorang hamba Allah Ta'ala itulah yang mendorong dia, yang menunjukkan kepadanya ataupun yang mendorong dia untuk meninggalkan dari meminta-minta secara zahirnya, yakni meminta permohonan hajatnya itu, yakni bagi setengah golongan yang ahli ma'rifat ni, orang yang pengetahuan dia, pengenalan dan makrifat hatinya terhadap Allah Ta'ala yang lebih mendalam, yang lebih kukuh sikit, mereka ni ada kalanya adab mereka terhadap Allah itu mendorong mereka untuk tidak meminta-minta. Dengan erti, sekalipun mereka ada hajat keperluan, tapi mereka tidak berdoa meminta supaya ditunaikan hajat tu. Ada kalanya. Baik. Kenapa demikian? Kerana disebut oleh Syekh Ibn Atha, antara alas sandarannya ataupun antara asas kepada tindakan ni kerana pegangan yang teguh, keyakinan yang kuat dan bulat terhadap kismah. Kismah ni pembahagian, pengagihan yang sudah ditetapkan Allah. Secara mudahnya, apa yang sudah ditakdirkan Allah sejak dari azali. Kerana merasa cukup kuat pegangan hatinya terhadap apa yang sudah ditakdirkan Allah terhadap dirinya. Jadi hati dia cenderung ke situ. Yang kedua, landasannya adalah kerana sibuk hatinya itu untuk ingat kepada Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya, sehingga menutup ruang untuk dia berdoa kepada Allah. Dia teringat
kepada Allah Ta'ala yang maha wujud, yang maha mentadbir, yang maha menguruskan, yang maha bijaksana, yang maha bersifat rahmat, dan dia menentukan segala takdir. Jadi dia sibuk ingat benda-benda tadi tu, hakikat-hakikat ketuhanan tu, sehingga menutup ruang diri dia tu untuk dia minta sesuatu hajat dia tu. Kerana asyik ingatan hatinya kepada Allah. Sudah saya jelaskan dulu dalil-dalil maksud kata-kata hikmah ini dan dalil-dalilnya lah. Baik, cuma saya nak jelaskan sedikit tentang huraian di sini, iaitu Abu Hazim. Jadi alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini mendatangkan kata-kata ulama untuk menjelaskannya. Baik, antaranya Abu Hazim namanya, Ar-Radhi radhiyallahu anhu, dia berkata, perhatikan kata-kata beliau ini dan fahami baik-baik supaya tidak berlaku kekeliruan dalam memahami kata-kata ulama-ulama tasawuf ketika mereka membahaskan perkara-perkara yang agak terperinci gini ni. Saya akan jelaskanlah. Jadi Abu Hazim Ar-Radhi radhiyallahu anhu berkata, jika saya tidak diberi kesempatan berdoa, tak ada ruang untuk berdoa, tak ada kesempatan tu, nescaya lebih berat bagiku. Aku rasa itu adalah lebih berat bagi aku daripada tidak diterima doaku, berbanding dengan aku tidak diberi ruang untuk berdoa, dengan aku tidak, doa aku itu tidak dimustajabkan, yakni tidak ditunaikan apa yang aku nak tu. Aku tidak mendapat ruang berdoa tu, aku rasa waktu lebih berat lagi. Maksud aku, kalau aku tak boleh, aku rasa berat sangat. Tapi kalau permohonan aku tidak diterima, tak apa. Tak rasa susah sangat. Tapi kalau tak ada ruang berdoa, aku rasa ini aku susah hati sikit lah. Soalannya, baik, kenapa demikian? Apa maksudnya? Sekarang ada dua perkara. Satunya kesempatan berdoa, yang merupakan satu bentuk ibadah, satu bentuk pengabdian diri kita kepada Allah. Kita berdoa tu, doa kita tu adalah ibadat. Di dalam hadis dinyatakan, ad-doa mukhul ibadah. Doa ini adalah seumpama kepala bagi ibadah. Kepala. Jadi doa itu adalah sebahagian daripada ibadah, bahkan dikira sebagai kepala ibadah. Sebab itu dalam ibadah-ibadah yang kita buat, dalam solat kita, di dalam ibadah-ibadah yang lain, dipenuhi dengan doa-doa. Banyak. Dalam Fatihah pun ada doanya. Dan demikian juga bacaan-bacaan kita yang lain banyak. Di dalam itu kandungan-kandungan doanya. Kenapa? Kerana doa ini dianggap, disebut dalam hadis seperti seumpama kepala kepada ibadah. Yang di dalam ibadah yang kita buat ni, bahawa doa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kerana di sebalik doa itu ada hakikat ubudiyah. Doa ni orang yang lemah minta dengan yang kuat, yang kurang, yang lemah berhajat, bergantung dan bermohon kepada yang kuat, yang maha kuasa. Itu hakikat doa. Jadi orang lemah minta dengan yang kuat, itu hakikat doa sebenarnya. Jadi bila kita buat ibadah dan ada doa dalam ibadah kita, itulah hakikat ibadah kita. Kerana hakikat ibadah kita ni, kita sebagai hamba yang penuh kekurangan, yang penuh keperluan dirinya, penuh keberhajatan ni, penuh kekurangan dan sebagainya tu, penuh keaiban. Jadi kita ni berhajatlah kepada Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang maha kaya. Jadi dalam ibadah yang kita buat tu, bila ada doa ini, maka intipati ibadah kita tu ada situ tu. Jadi itulah yang dimaksudkan dalam hadis, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu kepala bagi ibadah, yang intipati ibadah tu. Jadi ibadah yang lurus ni, iaitu ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang menyedari kedudukan dirinya sebagai hamba, yang penuh kekurangan,
yang sentiasa berhajat, bergantung kepada Allah. Lalu dihadapkan ibadahnya, ditujukan ibadahnya itu kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Mengetahui. Itu hakikat ibadah. Jadi hakikat ini juga ada dalam doa. Sebab doa kita tu permohonan daripada yang lemah kepada yang kuat. Permohonan makhluk daripada makhluk kepada Allah. Itu hakikat sebenarnya. Jadi kalau kita dapat merasai hakikat ini ni dalam ibadah kita, itulah ibadah yang sebetulnya, yang sewajarnya, yang sepatutnya. Itulah penghayatan. Kalau kita dapat membina ibadah kita dengan landasan ini, dengan rasa ini, kita akan merasa ibadah kita sangat berharga. Tapi perkara tadi tu kita tak capai. Itulah ibadah kita kadang-kadang rasa terbeban, tapi terpaksa buatlah kerana perintah Allah. Rasa berat, rasa payah, tak ada motivasi, tak ada dorongan. Kerana intipati ibadah kita tu kita tidak capai. Tak ada benda tu. Ilmu pun tak ada, apatah lagi rasanya. Tak ada belaka. Sekarang kita cuba memahami perkara ni secara ilmu dulu. Biar ada pengetahuannya dulu. Mudah-mudahan suatu hari ditingkatkan Allah sehingga kita dapat merasainya pula. Daripada ilmu dapat merasai, barulah kita rasa ibadah yang bererti. Pengabdian diri kepada Allah yang murni sebagai hambanya. Itu sebenarnya intipati ajaran tasawuf. Nak bawa ke situ. Iaitu pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala ni biarlah tulus, murni sifatnya. Sebagai seorang hamba, sebagai makhluk, sebagai hamba yang penuh kekurangan. Lalu menyembah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Itu nak dirasai. Itu intipati tasawuf duduk di situ. Sekarang bukan kita tidak bersolat, bukan kita tidak beribadah lain, tapi intipati itu kita tak nyetuh mana. Tak nyetuh mana. Jadi tasawuf mengajarkan kita ilmunya dan usahanya. Mudah-mudahan usaha amalan yang dilakukan berasaskan ilmu ini membuahkan hasil, menjadikan kita orang yang dapat menghayati ibadah sebaik-baiknya. Jadi Abu Hazim ini sekarang ada dua perkara. Antara kesempatan ibadah, kesempatan berdoa yang merupakan satu bentuk ibadah, satu bentuk pengabdian diri kepada Allah. Dan perkara yang kedua adalah mustajabnya permintaan doa itu. Berdoa itu sendiri satu, yang kedua mustajabnya doa. Baik, berdoa itu ibadah. Mustajabnya doa itu kehendak kita. Ghalibnya kita hari ini. Dalam doa kita tu, keutamaan kita mustajab doa tu, bukan berdoa tu. Kita hari inilah. Kenapa kita bertubi-tubi, berdoa bersungguh-sungguh? Kerana kemahuan kita yang kita kehendaki itu tertunai, tercapai. Itu tumpuan kita. Tapi rupa-rupanya bagi ahli makrifat dia terbalik. Yang mereka tumpukan bukan mustajabnya, kemahuannya itu tertunai, tercapai, tapi dapat beribadah itulah yang menjadi tumpuan mereka. Dapat berdoa itulah yang menjadi tumpuan mereka. Jadi diterima, dikurnia, diberi apa yang mereka hendak, itu bukan tumpuan. Itulah maksud kata-kata Abul Hazim, bahawa sekiranya dia ni tidak diberi kesempatan untuk berdoa, tak ada ruang ataupun tidak diberi dorongan untuk melakukan ibadah dalam bentuk doa ni, yang itu dirasakan lebih berat, lebih susah berbanding dengan apa yang dia inginkan itu tidak dimustajabkan ataupun tidak ditunaikan, tidak berhasil. Kalau hak tu tak apa. Tapi kalau tak ada ruang berdoa, itu pada dia dianggap satu benda yang beratlah. Itu maksudnya. Sebab apa demikian? Kerana mereka ini beribadah kepada Allah, yang mereka tumpukan kepada Allah adalah ibadahnya, pengabdiannya. Pengabdian diri kepada Allah lah yang menjadi tumpuan mereka ni. Jadi dalam doa ni,
Doa itu juga sebahagian daripada ibadah. Tapi dalam doa itu ada kemahuan kita, hak kita nak tu. Jadi kita ni, hak doa arif ni, ketumpuan kita, hasrat kita itulah hak utamanya. Masalah berdoa cerita lain. Sebab tu kita ni, bila berdoa lama sikit, tak berhasil lagi, ya malah. Sebab apa? Target kita, tumpuan kita, hak kita nak tu. Kadang-kadang doa sekali mustajab lalu. Lepas tu tak ada. Senyap lah doa. Tak ada. Berhenti sembahyang ajak pun berhenti, doa pun berhenti. Sebab apa? Memang target kita yang kita kehendaki. Maka kearifan mengajar kita lain daripada yang itu. Yang sepatutnya kita tumpukan adalah pengabdian diri kita kepada Allah. Kita berdoa atas dasar itulah yang diperintahkan oleh Allah. Satu. Kita berdoa kepada Allah atas dasar kita ni hamba-Nya. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Atas dasar tu. Maka dalam doa tu kita sebutlah hajat-hajat kita tu yang kita nak. Tapi itu bukan tumpuannya. Itu yang diajarkan di dalam kitab hikam ini. Jadi implikasinya apa? Kesannya, landasan ni. Dalam landasan kita yang selama ni menumpukan perhatian kepada hajat kita dalam doa tu. Dengan landasan kearifan ni yang mengajarkan supaya menumpukan perhatian kepada pengabdian diri kepada Allah ni, beza kat mana? Tadilah yang saya sebut tadi tu. Kalau landasan kita adalah supaya tertunainya hajat kita, bila kita berdoa, solat hajat, lalu tercapai maksud, kita stop, berhenti. Ataupun bila kita banyak kali dah berdoa, banyak kali solat hajat, tak boleh-boleh, malah mari jemu. Itu implikasi dia. Tapi bagi golongan yang landasannya adalah kearifan ni, dia buat itu kerana pengabdian diri kepada Allah, boleh ke, tak boleh ke, segera ke, lambat ke, dia tetap terus istiqamah melakukan amalan itu. Itu beza dia. Abul Qasim Al-Kushairi berkata, waktu itu berbeza-beza. Istilah waktu dalam tasawuf ni bukan masa, ehwal, yakni keadaan diri manusia. Dalam tasawuf ni dia ada suatu perkara yang disebut keadaan ehwal diri. Kadang-kadang mari rasa lapang dada, bast, dipanggil al-bastu. Lapang dada, rasa senang hati bila melihat banyaknya nikmat Allah, banyaknya kurnia Allah, lalu hati rasa riang, gembira, lapang. Kadang-kadang dia mari rasa sedih, disebut sebagai al-qabdu. Kerana apa? Teringat kepada umur kita ni lanjut dah. Tengok umur ni dekat-dekat dah 60 tu umur si kenal dah. Lepas tu amalan kurang. Banyak kewajipan-kewajipan yang tidak tertunai. Yang dibuat itu pun banyak kekurangan. Mikir benda gitu tu kadang-kadang bagi saya takut speak. Jadi ehwal ini berubah-ubah. Bagi orang yang menghayati agama, mempelajari tasawuf, kemudian mengamalkan amalan-amalan dengan baik dan cuba menghayati agama dengan baik, inilah antara perkara yang dia alami, yang dia rasai. Sebab itu tasawuf ni dia adalah gerak jiwa manusia. Itulah yang akan memberi nilai kepada ibadah kita. Fiqh itu mengajar cara beribadah. Hukum hakam melakukan ibadah itu fiqh. Jadi tasawuf ini adalah penghayatan amalan itu. Menghidupkan amalan itu. Itulah bahagian tasawuf. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah berasaskan dengan panduan hukum fiqh ni dan ada panduan tasawuf ni, itulah ibadah yang sebetulnya. Bukan saja badan kita mengabdikan diri kepada Allah, tapi juga hati kita mengikut. Tapi kalau kita mengabaikan ilmu tasawuf ni, tak kisah kepada ilmu tasawuf ni, duk jaga ilmu fiqh saja, kadang-kadang badan je. Kita duduk mana tak tahu. Badan menghadap kepada kiblat, duduk di masjid. Roh jiwa kita ni terbang, tak tahu supermarket mananya masuk. Duk kira, duk buat keputusan mesyuarat mana kadang-kadang, dia duk mesyuarat. 5-6 keputusan, dia boleh buat keputusan masa tengah sembahyang tu. Ni. Sedangkan itu adalah keutamaannya. Tidakkah kita mendengar
Allah berfirman, aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat itu untuk tujuan utamanya ingat kepadaku. Bukan gerak badan. Tapi tujuan utamanya supaya dirimu itu menghadap kepadaku. Ingat kepadaku. Jadi tasawuf yang mengajarkan ilmu ni. Kalau fiqh mengajar gerak badan kita tu supaya betul ibadah kita, dan itu ilmu yang wajib kita pelajari juga. Tapi tasawuf dia akan menghiasi amalan kita tu. Baik mani amalan kita tu duduk bahagian tasawufnya tu. Betul salah duduk pada bahagian fiqhnya tu. Jelira tak jelira, mendalam atau tidak duduk pada bahagian tasawufnya. Baik, waktu itu berbeza-beza, yakni ehwal, perasaan yang dirasai oleh seseorang itu berbeza-beza. Kalau kita tak faham perkara ni, kita akan keliru banyak perkara dalam, terutamanya berkaitan dengan tasawuf. Contoh, saya nak beri contoh lah. Ilmu-ilmu ni kita, kalau kita belajar molek, kita akan nampak banyak benda yang kadang-kadang nampak macam berlawan. Tapi sebenarnya tidak berlawanan, tapi satu bentuk kelainan. Tapi kita tak faham ni, anggap berlawan lah. Bila berlawan ni, mungkin salah satu je lah. Hak ni betul ataupun hak ni betul. Kalau hak ni betul, hak ni salah. Itu trend benda yang berlawanan ni. Jadi dalam tasawuf kita akan temui banyak benda macam ni. Tapi bukan betul berlawanan. Dia ragam yang berbeza-beza. Jadi kalau kita tidak ada pengetahuan ni, kita akan katalah hak ni betul, hak ni salah. Padahal dua-dua betul belaka. Saya nak bagi contoh. Dalam tasawuf kita akan dengar ungkapan-ungkapan sesetengah orang-orang yang dekat diri mereka dengan Allah Ta'ala ni rasa rindu nak mati. Rindu, suka nak mati. Memang sangat penuh dengan kerinduan untuk mati. Tapi kita baca kitab tasawuf yang lain pula, ada di antara mereka ni yang juga ahli makrifat, takut nak mati. Dan nak bakal hak mana se? Nak mati ke? Awak takut nak mati tu. Jadi kalau kita pakai ilmu stikang, ilmu secopeng, sama ada ni betul atau ni betul. Mula fikir, oh hak ni ada dalil, hak ni salah ni. Itu akan jadi gitu. Padahal dia dua ragam yang dua-duanya betul belaka. Tapi ragam yang berlainan. Itu nak beritahu. Berkait dengan kata-kata Al-Imam Qushairi ni. Jadi di antara mereka itu yang rindu nak mati, dilihat dari segi keinginan jiwa mereka itu untuk balik kepada Allah. Mendekatinya sebab segala hijab akan terbuka dengan kematian. Kita ni, atas dunia ni, mengaji tinggi mana pun, beramal sekuat mana pun, mencapai sesuci mana pun hati, makrifat kita tu tetap ada batasan dia. Tetap ada batasan. Tapi kesempurnaan orang mengenal Allah Ta'ala ni setelah kematian. Mati tu barulah. Itulah yang dikatakan ru'yatullah. Suatu nikmat yang paling besar di akhirat. Mengenal Allah Ta'ala sejelas-jelasnya. Yang disebut sebagai ru'yah. Dan itulah nikmat-nikmat yang paling besar sekali di akhirat. Berbanding dengan nikmat-nikmat syurga yang digambarkan, bidadari dengan makanan, minuman yang tidak terlitah di fikiran, yang tidak pernah terdengar di telinga, tidak pernah terucap di mulut dan sebagainya, itu dianggap kecil je. Berbanding nikmat yang paling besar, iaitu ru'yatullah. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Muka-muka pada hari itu, yakni orang yang beriman, nadhirah ni riang gembira. Kalau kita agak berseri-seri lah. Kenapa? Penuh kenikmatan. Sebab apa? Naziratun ila rabbiha nazirah. Kerana memandang kepada Tuhan mereka itu, yakni memperolehi makrifat yang sejelas-jelasnya di akhirat. Dan mengenal Tuhan sejelas-jelasnya, itulah nikmat yang paling besar yang dicapai oleh ahli syurga. Jadi segolongan ahli-ahli makrifat ni
dalam ungkapan mereka itu sangat rindu nak kematian tu, sebenarnya mereka tuju ke situ, iaitu dengan harapan mudah-mudahan tercapailah perkara tadi tu, iaitu mengenal Allah sejelas-jelasnya yang merupakan nikmat yang paling besar. Itu mereka menjadi rindu nak mati tu, kerana nak capai benda tu yang hanya tercapai dengan kematian. Tapi di antara mereka pula ada yang memberi ungkapan takut menghadapi kematian ni. Guana pula tu? Itu dilihat dari aspek yang lain pula. Aspek tanggungjawab. Aspek kewajipan yang tidak terlaksana. Aspek pengabaian kita ni. Taksir kita ni, kurang kita ni, banyak salah kita ni. Tengok dari sudut tu, takut nak mati. Kenapa? Allah sesat aku ni. Banyak salah, banyak silap, kewajipan tidak terlaksana dengan baik, yang terbuat itu tidak sempurna dan macam-macam. Berbanding dengan salah, kesilapan dan kesalahan, kadang-kadang dirasakan kita rasa hak salah tu lebih banyak daripada baik kita. Kita bercakap hak baik-baik tu adalah, hak uduh-uduh pun banyak kok. Hak tu hak sebut waktu baik mulut. Hak dalam hati, hak kita khusyuk ingat kepada Allah tu ada sebahagian. Tapi hak kita cela orang dalam hati kita duduk peremeh orang dalam hati kita, duduk sangka buruk orang, hak tu banyak lagi. Kita tak sedar. Hari-hari hak tu berlaku. Jadi kalau orang perhati molek Allah, banyak hak uduh kita ni daripada orang molek. Jadi orang yang tengok dari aspek tadi tu, pandang dari aspek tadi tu, dia rasa takut menghadapi kematian. Jadi ungkapan-ungkapan mereka ni dua-dua betul belaka. Sebab apa? Kerana kepelbagaian, keragaman. Jadi kalau kita tak ada ilmu ni, kita pakai rasa, hak lain tak betul. Tak betul tu. Ni. Itulah. Jadi akan jadi macam tu. Baik. Kata Abul Qasim Al-Kushairi, waktu itu berbeza-beza. Ehwal yang dirasai oleh seseorang ni berbeza-beza. Kadang-kadang rasa gembira, kadang-kadang rasa sedih, kadang-kadang rasa takut, kadang-kadang rasa rindu dan macam-macam. Itu gelora jiwa manusia, terutama jiwa yang sedang dimurnikan, disuci bersihkan dengan amalan. Dia akan mula merasai rasa-rasa seperti ini, kadang rasa khusyuk dan sebagainya. Baik, ada kalanya lebih utama berdoa. Dalam keadaan-keadaan tertentu, bagi seseorang itu kadang-kadang berdoalah yang lebih utama untuk dia. Bila? Apabila dia rasa kalau dia berdoa kepada Allah, itu lebih mendalamkan ubudiah dirinya kepada Allah. Aku minta dengan Ta'ala ni, atas dasar aku ni hamba-Nya. Allah Ta'ala Tuhan pencipta, pentadbir seluruh alam. Jadi bila aku minta ni, aku sangat terasa pengabdian diri kepada Allah. Pada waktu itu, berdoa lebih utama. Kalau rasa gitu. Dan ada kalanya lebih baik diam, tidak berdoa. Tapi ada keadaannya, ada kalanya, dalam keadaan-keadaan tertentu tu, diam. Tidak minta ajak kita tu, itu adalah lebih utama. Bila seseorang dijadikan hatinya kuat memandang kepada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hati dia tu duk paut situ kuat, sudah diagihkan oleh Allah. Kismah ni, pembahagian sudah ditentukan oleh Allah. Sudah diagihkan, sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau hati dia banyak paut situ tu, lebih baik dia diam. Disuruh pula kepada Allah. Jadi dua-dua ni ada landasan belaka, ada sandaran belaka. Dua-dua ni ada dalil belaka. Dan dua-dua ini menjadi sebab tercapainya maksud. Orang yang berdoa dan mendapat maksudnya itu ada dalilnya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan ku perkenankan doamu. Orang yang jadi serah bulat tawakal kepada Allah ini, lalu dia dikurniakan Allah, dipenuhi keperluannya, ada dalil lain. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bulat tawakalnya kepada Allah, maka dialah, yakni Allah lah yang akan memenuhi keperluan dia.
Ataupun hadis Nabi, man syaghalahu zikri wa man syaghalahu zikri wa qiraatul Qur'ani an mas'alati a'taituhu ma la utiya sa'ilin atau kama qala. Sesiapa yang sibuk, galik, asyik ingat kepada Allah, ingat kepada rahsia-rahsia ketuhanannya, sifat-sifat ketuhanannya itu, satu riwayat menambah lagi, galik, asyik dengan membaca Al-Quran, aku akan berikan kepadanya apa yang aku tidak beri kepada orang lain yang minta. Dia dapat juga, tapi cara dapat lain-lain. Inilah kehalusan tasawuf. Jadi kita mengaji kok, kita fahamlah. Jadi bila kita tengok orang tu, tak mudahlah kita duduk tuduh-tuduh lebih-lebih kurang ke dia. Oh, ni aku tengok dok berdoa mana, aku tengok banyak hajat keperluan, kadang-kadang sakit lah, kadang-kadang susah, keperluan rezeki dah cukup lah, tapi aku dok nampak mana duk tangan berdoa. Itu kita duk kata tuduh kita tak tahu keadaan dia guna. Jadi kalau kita faham ilmu ni, bersangka baiklah kita, mudah-mudahan dia ni kini keadaan dia kot. Tapi tak ada buah ni, senanglah kita cok atas kepala dia tu, atas dari dia tu. Mu ni jenis tak erti ni, doa tak embuh. Baik, apabila hati cenderung kepada doa, sekiranya seseorang itu mengalami ehwal, satu keadaan, hati dia cenderung kepada doa. Yakni dengan arti kalau dia berdoa, lebih terasa ubudiyah tu, lebih terasa pengabdian dirinya kepada Allah. Hamba ni, aku ni hamba-Mu ya Allah, maka aku minta dengan-Mu. Kalau dia terasa, lebih terasa pengabdian dirinya kepada Allah tu. Lebih baik berdoa. Pada waktu itu, lebih baiklah dia berdoa atas hajat keperluan dia. Dan bila condong kepada diam, tidak berdoa, bila dia mengalami satu ehwal, dia rasa nak suruh pula kepada Allah atas keyakinan, dia sudah menetapkan segala-galanya, dia sudah mentakdirkan segala-galanya, dia maha bijaksana, dia penuh, dia maha pemurah, maha penyayang atas keyakinan tu, duduk diam. Bagi orang yang cenderung pandang ke situ tu, dan dia rasa berada dalam keadaan itu lebih sempurna ubudiyah pengabdian dirinya kepada Allah atas dasar suruh pula atas ketetapan dia tu. Kalau dia rasa gitu, ni maka lebih baik tidak berdoa, tidak minta. Dengan arti tidak minta dalam bentuk doa atas hajat dia tu. Dia ikut lorong tu lah, insya-Allah akan tertunai juga hajat dia tu, tapi cara lain, cara tu lain. Dan adab itu lebih condong kepada rela. Adapun maqam adab, ni secara umum ni, antara dua ni, hak mana yang lebih dekat kepada adab? Dalam dunia tasawuf lah, dalam keilmuan tasawuf, iaitu kita menyerah bulat kepada Allah Ta'ala itu lebih dekat kepada adab. Banding antara dua itu secara umum, tapi secara individu berbeza-beza, bergantung kepada ehwal yang dia rasa, mana yang lebih menimbulkan rasa pengabdian dirinya kepada Allah, berdoa atau berserah. Kalau dia rasa berdoa, lebih utama berdoa. Kalau dia rasa berserah, lebih baik dia serah, tawakal, ingat hati, berpaut hati bulat kepada Allah, tawajuh hati bulat kepada Allah. Itu secara individu. Secara umum, antara dua ni, mana lebih dekat kepada ubudiyah ni, maka kata Syekh ni, maka adab, dari segi adabnya adalah berdiam itu adalah lebih dekat kepada adab. Yang ini dengan arti kita mendiamkan diri, berserah kepada ketentuannya itu, yang itu dikira lebih dekat kepada maqam adab berbanding dengan minta. Itu secara umum. Lebih condong kepada rela, puas, yakni rasa puas ni, rasa suka hati, puas hatilah, sehingga tidak berdoa dan cukup memperbanyakkan zikrullah. Itu panduan umumnya. Tapi secara individu bergantung keadaan, berbeza-beza.
Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-185. Jadi apa faedah yang kita dapat daripada kalam hikmat ini? Pertama sekali, kalam hikmat ini mengajarkan kita tentang ehwal orang-orang arif. Sekalipun kita tidak capai kearifan seperti mereka itu, tapi paling tidak kita faham. Dan bila kita bertemu dengan mereka ini, dengan rakan-rakan seperti ini, taklah cepat kita ni duduk tuduh lebih-lebih kurang. Taklah cepat kita ni duduk mengata salah tu salah ni dan sebagainya. Bila kita faham dia ni. Yang kedua, untuk kita juga, manakan tahu mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan kita satu hari sehingga mengalami keadaan-keadaan seperti ini, kita sudah ada panduan. Tasawuf ni, kalau menghadapi dia, menghayati dia tanpa ilmu, membuka ruang kepada kesesatan. Bukan tasawuf saja, semua benda. Bidang usuluddin pun begitu, tasawuf pun begitu juga. Jadi kalau perjalanan tu tidak berlandaskan ilmu, tidak berpandukan kepada ilmu dan pemandu yang betul, dia kecenderungan untuk terbabah tu tinggi. Dalam semua bidang lah, termasuk juga bidang ilmu tasawuf ni. Baik. Ada pun kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-186. Innama yuzakkaru man yajuzu alaihi al-ighfal wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al-ihmal. Sesungguhnya yang harus diingatkan itu, yakni yang patut, yang perlu diberikan peringatan itu hanya orang yang mungkin lupa. Orang yang kita kena peringat ke dia tu orang yang ada kemungkinan dia lupa. Bila dia lupa kena peringatlah. Baik. Dan yang harus, yang mesti ditegur itu hanya mereka yang mungkin lalai. Jadi orang yang kita kena tegur dia orang yang lalai. Kena tegur dia. Jadi orang yang lupa kena peringat, orang yang lalai kena tegur dia. Jadi yang memerlukan kepada dua perkara ni, perlukan kepada teguran, peringatan, perlukan kepada teguran dan sebagainya, orang yang ada sifat-sifat ni. Baik, apa tujuan Syekh Ibn Atta mendatangkan kalam hikmat ni? Iaitu untuk menguatkan apa yang beliau katakan sebelum itu. Iaitu sikap sesetengah orang arif tadi itu, yang mana mereka ni mengambil sikap mendiamkan diri, berseruh kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana kuat pandangan hati itu kepada takdir yang sudah ditetapkan dan pembahagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Lalu dia mengambil sikap menyerah kepada urusan itu kepada Allah. Jadi untuk menguatkan kenyataan tu, Syekh Ibn Atta mendatangkan kalam hikmat yang ke-186 ni. Jadi hak kita kena peringat, kalau kita berdoa ni dari satu segi lah, seolahnya kita peringat lah. Jadi orang yang kena peringat ke dia ni, kalau dia ada sifat, dia lupa, dia pelupa, kena ingat ke dia. Hak perlu kita sedar dia, kita kena sedarkan dia tu, siapa dia? Orang yang lalai. Jadi dua sifat ini adalah perkara yang tidak ada pada Allah, yang mustahil pada Allah. Itu Syekh Ibn Atta nak apa? Jadi sesuatu yang memperingatkan Allah tentang hajat kita, seolahnya kita ni kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang ada aspek tu, aspek seolahnya macam Allah Ta'ala ni lupa kita, kita nak peringat ke dia, ya Allah berikanlah aku, seolahnya. Kalau dia ada persepsi seperti dalam doa tu, ini asas yang tidak baiklah. Jadi Syekh Ibn Atta nak khabar bahawa Allah Ta'ala ni tak ada sifat-sifat yang memerlukan kepada dia perlu diingatkan, dia perlu disedarkan. Jadi kita ni kadang-kadang berdoa atas landasan tu. Jadi itu tujuan. Kesimpulan mudahnya, nanti insya-Allah oleh kerana sudah masuk waktu insya, saya akan huraikan lagi kalam hikmat yang ke-186 ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Sekianlah saja dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.